yang kedua soalan yang Tuhan tanya. Setelah Tuhan tanya tadi wa an umrihi fima afna, tentang umur kita, banyak mana baik dah kita buat, banyak mana pula jahat kita buat. Muslimin dan muslimat anda rahmatullah. Yang kedua tadi kita sebut wa an syababihi fima aflah, tentang umur muda kita. Masa muda inilah Islam menuntut tenaga kita. Masa muda inilah Islam menuntut masa dan waktu kita. Sebab waktu tu kita sihat walafiat. Dah tua nanti dengan buah pinggang sakit, dengan dada sakit, dengan jantung sakit, dengan kencing manis, dengan itu payah dah kita nak buat ibadah. Yang ketiga wa an malihi min aina tasabah, tentang harta benda kita mai tang mana. Tuan-tuan, ya Allah, Tuhan tak mau tanya berapa juta kita duk ada, kita simpan dan sebagainya. Yang Tuhan nak tanya apa dia? Min aina tasabah, mai mana duit kita? Bukan setakat 300 juta, bukan setakat 300 ribu, bukan setakat 3,000 ringgit, bukan setakat 30 ringgit, 3 kupang dalam poket kita pun Tuhan tanya mai tang mana. Mai tang mana tu maksudnya apa? Mai daripada halal ataupun daripada haram. Kita dah sebut dah semalam, sikit saya sentuh. Kita nak dapat duit haram ni tak semestinya jadi penyamun, pencuri, perompak, riba, rasuah dan sebagainya. Kadang-kadang duit gaji kita pun ada duit haram. Macam mana boleh jadi? Kita main lewat. Kita pergi kerja lewat. Kerja patut masuk 7.30. Kita masuk pukul 8. Macam saya, cikgu-cikgu di sekolah. 7.30. Kita main pukul 8. Balik pukul 2. Okey lah, orang lain patut balik pukul, orang lain balik pukul 2 pasal mereka main 7.30 ataupun awal lagi daripada 7.30. Yang kita ni pula nak balik sama macam mereka pasal apa? Kita dah lewat setengah jam, patutnya balik pun lewat setengah jam lah. Hang tak boleh balik pukul 2, hang kena balik 2.30. Sebab gaji kita dikira berapa jam tu? 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2. Bermakna gaji kita dikira lama 6 jam setengah kita bekerja. Kalau sebagai cikgu, 6 jam setengah bekerja. Kalau tak cukup jam kita, kita kena top up. Kita kena tampung balik. Ya. Baik. Tiba-tiba dia tak buat macam tu. Orang lain balik pukul 2, dia balik pukul 2. Dia tak top up masa 2.30 dan sebagainya. Kena 5-6 kali dia buat perangai macam tu dalam sebulan. Dia dapat gaji. Gaji tu tak bersih. Itu sebab jangan salahkan kereta kita kalau kereta kita rajin meragam. Kadang-kadang Allah Ta'ala ambil duit kita balik dalam bentuk kereta kita banyak meragam. Kena bayar sana, kena bayar sini, macam-macam. Allah Ta'ala ambil balik duit kita tu dalam bentuk apa? Anak sakit, isteri sakit. Habis duit-duit gaji kita ni habis kat mereka. Kan? Ataupun rumah kita jahanam, kena angin lintang pukang, angin puting beliung, ataupun penyamun masuk, kawak masuk, duit tercicir mana dan sebagainya. Macam-macam cara Allah Ta'ala boleh ambil harta kita. Sebab harta kita tidak bersih. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Ataupun kita klaim tipu ketika kita kerja. Kita klaim tipu. Kan? Mesyuarat, macam saya sebut hari tu, mesyuarat daripada Ipoh nak pergi ke Kuala Lumpur. Dia tipu klaim perjalanan. Tak sampai 300 km pun. Katalah 280 km. 1 kilometer kerajaan bayar kat dia RM1. Bermakna dia akan dapat RM280. Kan? Tiba-tiba dia pergi genapkan jadi RM300 ataupun 300 km. Bermakna RM20 duit tak cantik dah masuk poket dia. Itu pi balik pun sama, dia claim RM300, RM20 lagi duit tak cantik. Dia hanya boleh dapat duit sebanyak, kalau 280 campur 280, hak dia hanya RM560 sahaja. Yang tambahan lagi RM40 tu bukan hak dia. Tiba-tiba dia ambil juga duit tu, maka duit tu haram. Kena 5 kali, ulang alik 5 kali mesyuarat dia buat lagu tu. 5 kali tu juga dia kena pergi Kuala Lumpur. 40 kali 5 dah jadi 200. 200 tu dia beli susu untuk anak-anak dia. Dia beli barang dapur untuk anak isteri dia dan sebagainya. Duit tu haram. Bukan setakat dia haram, dia telah merosakkan anak bini dia sekali.
Mereka ni dimaafkan oleh Allah lah sebab mereka tak tahu. Tapi ialah duit yang haram, dia tidak akan jadi perangai yang baik. Dia akan jadi perangai yang bodoh, haram juga. Sebab tu jangan salahkan anak isteri kita. Kalau anak kita tak dengar kata isteri biadab, derhaka. Sebab kita yang bagi makan benda tak elok kat dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat anda rahmati Allah sekalian. Baik. Macam-macam lah cara kita boleh dapat duit-duit haram ni kadang sebagainya. Apa lagi contoh? Contohnya kita sebut, kita beli barang pejabat kita, tiba-tiba kita sendiri up harga. Ya, katalah barang tu tak sampai pun RM100, kita letak 100. Pejabat suruh kita beli barang 10 barang. Pejabat bagi kat kita RM200. Tiba-tiba harga barang tu semua keseluruhannya RM150 aja. Kita minta token tu tulis dalam resit RM200. Supaya lagi RM50 tu kita punya. Kita siap warning lagi token tu. Token kalau you tak tulis saya lari kedai lain. Token ni pun takut lah. Nampak tak muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun macam-macam dengan cara haram lagi lah. Kita satu orang yang meluluskan permohonan ini, satu orang yang meluluskan permohonan itu. Kalau orang tu hantar borang permohonan, kalau tak sekali dengan apa-apa duit ke apakah dan sebagainya, lambatlah kita proses. Tapi kalau orang tu ada hulung, kita sikit cepatlah kita proses. Ini duit rasuah. Ada yang kata ni duit amal jariah ustaz. Ini amal jariah ustaz. Dia tolong saya tolong dia balik dah. Ini rasuah. Jangan buat-buat tuan-tuan. Rasuah adalah dosa besar. Sian anak bini kita yang makan duit-duit ni. Sian. Baik, kemudian